01000000 pentadbiran pertahanan yang juga isu veteran. Sudah pasti kita amat menghormati bekas-bekas tentera kita, khususnya yang akan menamatkan perkhidmatan kerana mereka telah pun menjalankan tugas dengan baik. Cuma saya nak tanya Menteri tentang satu anggota Flight Sergeant 713943 Faizal Jinong bin Abdullah, Sarjan daripada TUDM, yang saya tengok isunya telah pun banyak dilaporkan dalam media, termasuk dalam Facebook, dan baru-baru ini pun saya dapat baca sejarah masalah yang beliau hadapi. Jadi saya nak tanya kementerian, apakah ini amalan yang dilakukan apabila seorang bekas tentera yang nak berhenti daripada angkatan tentera, proses yang lalui itu terlalu susah hingga menyebabkan dia terpaksa melalui berbagai-bagai rintangan kehidupan. Oleh kerana dia dikatakan terhutang bil elektrik RM1,600, isu dia nak dapat kad pengenalan awam itu mengambil masa bertahun-tahun, dan dia telah melibatkan banyak orang. Ada jeneral, ada lieutenant colonel, ada polis, ada kena tangkap, macam-macam. Jadi saya duk tengok sejarah ini, adakah ini suatu yang saya rasa tidak patut berlaku kepada anggota tentera kita? Kalau dia pun berhutang RM1,600 elektrik atau sebagainya, bukankah apabila dia nak tamatkan perkhidmatan dia, tentulah tentera dia akan serahkan dia punya baton dan sebagainya, kemudian di situ boleh selesaikan. Tetapi saya tengok dalam isu ini mengambil masa terlalu panjang, dan ini telah memberikan satu gambaran seolah-olah di peringkat pentadbiran pertahanan ada sesuatu yang tidak kena. Jadi yang saya nak minta di sini ialah kenapakah isu Flight Sergeant Faizal Jinong bin Abdullah ini mengambil masa yang begitu panjang. Yang keduanya untuk Musi 050000 pertahanan ruang udara. Saya nak tanya, oleh kerana negara kita mempunyai pantai yang cukup luas, bukan saja di Semenanjung untuk Musi, tapi juga Sabah dan Sarawak, dan sudah tentu dalam situasi ini kita memerlukan aset yang paling penting ialah pesawat udara. Jadi saya nak tanya dalam isu ini, berapa patuskah Menteri, berapa patuskah daripada aset kita yang tak dapat digunakan? Kita mungkin banyak aset, tetapi berapa patus yang tak boleh digunakan, dipamerkan di lapangan terbang, tetapi kerana tak boleh naik oleh sebab-sebab tentu, berapa patus? Ya, Kuala Langat. Terima kasih Datuk Dr. Pengerusi. Saya tersinggung apabila mendengar Sungai Petani kata tadi seorang anggota hutang 1,600 terpaksa menanggung beban sampai bertahun-tahun, tidak dapat peruntukan sepatutnya sebagai seorang rakyat awam. Isunya, adakah Sungai Petani bersetuju dengan saya bahawa ini masalah birokrasi yang tidak boleh dibiarkan begitu? Kalau seorang sebegitu anggotanya diperlakukan, mana mungkin ia boleh mengawal seluruh anggota yang punya masalah yang sama ataupun lebih kurang masalahnya yang melibatkan masa depan mereka? Kalau ini sistem yang ada pada negara dalam perkhidmatan pertahanan, saya tak nampak bahawa untuk kita ke depan 2020 ini menjadi negara yang maju, negara yang dikategorikan sebagai negara yang sudah hilang segala bentuk masalah birokrasi. Memungkinkah kita boleh mencapai 20 keadaan sekarang yang begitu bobrok, yang menyebabkan orang menderita sampai bertahun-tahun itu? Apa pendapat kita ni? Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi. Inilah contoh perasaan yang terbenam dalam jiwa mereka. Ini menunjukkan bahawa kalaulah ahli parlimen boleh cakap begini, saya tak boleh bayangkan apakah perasaan veteran tersebut. Isu RM1,600 saja, tetapi dia terpaksa kena masuk jail, kena lock up, rumah dia blackout 6 bulan, anak isteri kena tahan, macam-macam. Saya baca sejarah, apa benda ni? Jadi saya minta kementerian menjawab, apa mungkin ini salah satu, ini orang kata apa, salah satu daripada isu-isu yang kita tak tahu lagi. Tapi saya harap ini ialah yang pertama dan terakhir. Saya harap di peringkat pentadbiran pertahanan, di Kementerian Pertahanan, anggap ini sebagai isolated case. Saya harap ini isolated case, bukanlah isu-isu yang sentiasa terjadi.
Kerana kita tahu hal-hal lain amat jelas dalam kes ini pentadbiran berjalan lancar. Namun begitu kita nak tahulah apa yang terjadi. Jadi saya berbalik kepada ruang udara kita Tan Sri Tuk Musi, insyaAllah tahun depan dapat. Bahawa pastus, sebab kita perlukan. Kita tidak guna kita memperkukuhkan pertahanan darat kita kalau sekiranya aset udara kita ini tidak kita kukuhkan. Dan lebih malang lagi kalau kita mempunyai aset tetapi aset kita tidak dapat digunakan oleh kerana sebab-sebab tertentu. Kita mendapat laporan kerana spare part tak dapat, dan kadang-kadang ada masalah tertentu. Tapi persoalan saya di sini ialah berapa peratus daripada aset kita yang tidak boleh kita gunakan. Tok Musi yang ketiga ialah 060000, topik yang popular, dan saya nak ulang sekali lagi di sini tentang khidmat negara. Tok Musi, Tenggara pun tahu hal ini. Kita tengok tujuan-tujuan Tenggara. A. Peningkatan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Tujuannya. B. Peningkatan perpaduan kaum dan integrasi nasional. C. Pembentukan perwatakan positif mengurusi nilai-nilai murni. D. Peningkatan semangat kesukarelawan di kalangan generasi muda. Dan E. Pembentukan generasi muda yang cergas serta penuh keyakinan diri. Tok Pengerusi, ini semua sepatutnya berlaku di sekolah. Kita belanja 6 bilion, 6,000 juta. Kalau nak buat benda ni juga, mana kita telah pun gagal dalam sistem persekolahan kita. 6,000 juta, $6 billion, satu jumlah yang banyak. Dan tahun ini kita akan belanja lagi 200 juta. No, saya tak persoalkan. Negara, saya langsung tak persoalkan tentang pelatihan khidmat negara. Saya sokong. Kenapa Tenggara, Yumat? Kalau saya tengok depan dia, lepas tu saya perhatikan Musi. Saya tengok dua-dua. Kan? Maknanya Saya dia pakai baju Musi, kuning. Datuk Zul. maknanya saya tidak persoalkan niat baik kerajaan. Saya tidak melihatkan niat baik kerajaan dan juga ahli parlimen sebelah sana yang memang saya rasa program ini baik untuk rakyat Malaysia. Tetapi kalau inilah 6 perkara kita nak pupuk dalam masa 3 bulan, saya rasa bukan tempatnya di sini. Sepatutnya kita lakukan sekolah, sebab anak-anak kita di sekolah daripada tingkatan 1 dan 5 saja 5 tahun. 5 tahun ini kita boleh lakukan itu. Tetapi Tok Musi, kalaulah kita belanja 6,000 juta, untuk paling tidak pun kita producekan a group of young people yang paling tidak pun dia terlatih untuk menjadi soldadu. Maknanya extend program itu kepada 6 bulan. Paling tidak dia boleh menggunakan senjata. Paling tidak dia disiplin. Paling tidak dia mempunyai ilmu tambahan. Seperti dalam masa 6 bulan ataupun 8 bulan itu, selamat datang Tok Musi, pertukaran shift tentera darat kepada tentera laut. InsyaAllah begitulah keadaannya. Seperti Tok Musi, kita belanja 6,000 juta, 6 bilion ni. Paling tidak Tok Musi, seorang graduan dari PLKM, dia jumpa Tok Musi, dia berselut. Dia telah pun ditrain sebagai anggota tentera. Dia boleh akan junjung senjata. Dia ada ilmu, sekurang-kurangnya pandai motor vehicle. Dia boleh buat elektrik ataupun dia boleh buat construction. Dan kita ambil, jangan rambang semua budak-budak sekolah yang lepas sekitar 6 ataupun sekitar 5, kita masukkan pusat latihan ni. Kalau boleh Tok Musi, cari budak-budak yang masalah ni. Budak-budak yang tak boleh pergi mana-mana lah. Orang inilah, budak-budak inilah yang patut kita train. Kemudian kalau mereka berjaya dalam pusat kita, dia akan berjaya sebagai manusia. Ya, ringkaskan. Baik, isu yang terakhir, Datuk Pengerusi. Saya juga ditrain untuk menjaga masa. Betul. Datuk Pengerusi yang budiman, 090000. Saya mendengar dengan tekun Menteri Kemajuan Wilayah, Kementerian Kemajuan Luar Bandar menyatakan bahawa dia akan meminta pertolongan dan bantuan dari Kementerian Pertahanan. Kerana dia kata, dia minta kita semua sokong pandangan dia dan pendapat dia.
yang kita rasa kita akan sokong untuk buat jalan, access road daripada kampung-kampung dan pedalaman di kawasan-kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Saya rasa this is the most brilliant ministry. Selama ni tak terfikir. Kawan-kawan kita di sebelah sana berjerit-jerit mengatakan bukan masalah jalan, masalah access road pun tak ada pada mereka. Saya kira waktu inilah Menteri Pertahanan, saya nak tanya, kita ada Kor Jentera Elektrik dan Kor Jentera. Kor Jentera Elektrik dan Kor Jentera diraja dalam tentang tentera. Kita bukan zaman perang pun, Tuan Menteri, tak perang. Saya takut Kor ni tak buat kerja banyak. Untuk itu, saya mencadangkan bersama-sama dengan Menteri KKLW untuk kita kerahkan seluruh anggota, seluruh kekuatan di dalam KOR ini untuk membantu teman-teman kita di Sabah dan di Sarawak. InsyaAllah. Oleh demikian, teman-teman kita yang susah di Kenawitnya, di Baramnya, yang tak ada jalan pun, inilah waktunya tentera tunjukkan kekuatan mereka, kepakaran mereka bersama-sama dengan KKW untuk KKW bagi duit, jangan risau. KKW bagi duit, tentera datang dengan anggota dia, datang dengan jentera dia, datang dengan kepakaran dan ketaksetiaan dia. Sayang bersama dan Sarawak, buat jalan untuk mereka ni. Saya rasa kalau ini jadi, selesai Tuk Fungsi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak muda kapal